Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Al-Kisah, sebuah cerita mengatakan bahawa pada zaman dahulu di negeri Perak ada seorang puteri yang bergelar Shah Alam Muda Pulau Tiga. Ada setengah orang menggelarnya Puteri Menara Kongkong, tapi kebiasaannya dipanggil Puteri Limau Purut. Puteri Limau Purut anak kepada Sultan Muqaddam Shah, Sultan Perak ke-6 dari tahun 1603 sehingga 1619 Masihi. Ketika itu baginda bersemayam di bota kanan. Sebelum menjadi sultan, baginda dikenali sebagai Raja Tua. Pada suatu hari, datanglah rombongan diraja dari Aceh ke istana Sultan Perak di Geronggong dan menyampaikan hasrat untuk meminang Puteri Limau Purut. Rombongan itu datang menghadap raja, tetapi ditunda ke lain waktu. Maka rombongan itu pulang ke negerinya, menghadap dan menyembah perkara yang ditangguhkan. Adapun akan Tuan Puteri Limau Purut itu, apabila ia mendapat tahu yang Raja Aceh hendak meminangnya, teringin dalam hati untuk berkelah ke hulu bagi menjedapkan hati yang sedih itu. Maka bersiap-siaplah segala inang pengasuhnya akan segala alat-alat perkelahan diraja, serta dimuatkan ke dalam perahu. Angkatan Tuan Puteri dengan beberapa buah perahu itu pun mudiklah ke hulu, sampai singgah di merata-rata kampung di tempat sungai itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai ke suatu tempat, kemudian berhenti dan naik ke darat untuk berkelah. Dayang-dayang dan inang pengasuhnya pun melakukan kerja mereka. Dengan takdir Allah, semasa puteri sedang menyiang timun, pisau terkena jari dan luka. Puteri berseru, "Jika darah luka di jari beta ini putih, beta akan mangkat di sini." Dengan takdir Allah juga, darah yang keluar dari luka itu berwarna putih. Tidak lama kemudian, puteri itu pun mangkat di situ. Berita kematian puteri juga disampaikan kepada Sultan Geronggong. Baginda pun amatlah duka cita di atas kemakatan paduka anaknya Tuan Puteri Limau Purut itu. Baginda pun berangkatlah mudik serta membawa segala alat-alat kelengkapan diraja untuk mengkebumikan Tuan Puteri itu di situ juga. Kemudian baginda Tuan Puteri itu pun dianugerahi gelaran Shah Alam Pulau Tiga. Apabila Sultan pulang ke istana, baginda telah menghantar utusan kepada Aceh memberitahu bahawa Puteri Limau Purut telah meninggal dunia. Baginda Raja Aceh pun tersangat murka apabila mendengar kabar yang dibawa oleh utusan Perak itu. Baginda menuduh membuat helah saja. Lantas Raja Aceh mengerahkan tentera untuk menyerang Perak. Apabila tiba masanya, Angkatan Perang Aceh pun berangkatlah menuju ke Perak. Malangnya,
Perak tidak melakukan sebarang persiapan dan ini tidak dijangka berlaku dan bendahara ketika itu tiada di kota. Perak pun kalah. Kemudian Sultan Perak pun ditawan dan dibawa ke Aceh serta dipenjarakan. Tidak lama selepas itu, Sultan Muqaddam Shah telah mangkat sewaktu berada di Aceh. Sehingga ke hari ini, masih tidak diketahui dan tidak dapat dikesan di manakah lokasi sebenar makam Sultan Muqaddam Shah. Namun, pengkaji sejarah meyakini bahawa makam baginda terletak di Aceh, di luar negeri Perak. Begitulah cerita ringkas berkaitan dengan makam Puteri Limau Purut yang menjadi sejarah di negeri Perak. Walaupun ada setengah pendapat mengatakan ia sebuah cerita legenda atau mitos. Sebenarnya, banyak versi yang diceritakan sama ada cerita secara bertulis atau dari mulut ke mulut. Namun, tidak dapat dipastikan versi mana yang boleh menjadi asas kepada cerita yang sebenar-benarnya. Saya menghormati semua pandangan dan cerita yang mereka pegang sehingga ke hari ini. Namun, pada channel EMM ini, kami juga cuba menyampaikan dari maklumat sumber batin untuk mendapatkan gambaran cerita yang sebenar. Cara batin adalah cara yang terakhir yang boleh diusahakan atas izin Allah melalui doa dengan cara memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah semata-mata. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan maklumat dari sumber batin, kisah yang diceritakan pada awal video tadi tidak lari jauh dan perkara itu memang benar-benar berlaku di zaman Sultan Muqaddam Shah, Sultan Perak ke-6 dari tahun 1603 sehingga 1619 Masihi. Hanya beberapa perkara tambahan sedikit yang ingin saya sampaikan, iaitu perkara pertama adalah ketika rombongan diraja dari Aceh ke Istana Sultan Perak di Geronggong dan menyampaikan hasrat untuk meminang Puteri Limau Purut. Rombongan itu datang menghadap raja, tetapi Sultan Muqaddam Shah minta ditunda ke lain waktu. Maka rombongan itu pulang ke negerinya menghadap dan menyembah perkara yang ditangguhkan. Sebenarnya, Sultan Muqaddam Shah tidak meminta ditunda ke lain waktu, tetapi baginda secara terus terang telah menolak peminangan Raja Aceh tersebut. Raja Aceh ketika itu adalah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Penolakan peminangan tersebut disebabkan oleh baginda telah tunangkan puterinya itu dengan anak saudara baginda bernama Raja Mansur, iaitu adik kepada Sultan Alauddin Shah, iaitu Sultan Perak yang kelima. Perkara kedua, kemangkatan Puteri Limau Purut bukan disebabkan oleh pisau terkena jarinya dan luka. Itu hanya asbab sahaja. Yang menjadi kematiannya adalah disebabkan disihir yang dihantar melalui angin. Puteri Limau Purut telah merasai saat kematiannya telah tiba. Dan secara spontan, puteri berkata, jika darah luka di jari beta ini putih, beta akan mangkat di sini. Di atas daulatnya, maka darah yang keluar berwarna putih. Sihir yang dikenakan sebab Puteri Limau Purut menjadi rebutan juga oleh Raja Siam selain Raja Aceh. Atas sebab jadi rebutan itu,
ada pihak tidak mahu puteri berkahwin dengan sesiapa kalau dia sendiri tidak dapat miliki puteri tersebut. Jadi, Puteri Limau Purut telah terlebih dahulu mangkat sebelum Aceh menyerang Perak atas sebab peminangannya ditolak. Gambar makam yang dikatakan makam Puteri Limau Purut ini adalah benar. Makam yang tidak bernisan dan hanya pokok yang menjadi tanda pada makamnya. Dikatakan makamnya telah dibina baru oleh pihak Muzium Negara pada penghujung tahun 1977 dan sehingga kini masih dapat dilihat makam dijaga dengan baik. Mengikut cerita orang tua-tua, makam Puteri Limau Purut atau Shah Alam Pulau Tiga ini tidak pernah dinaiki air oleh mana-mana kejadian banjir. Dalam makam juga tidak pernah tumbuh lalang walaupun di sekelilingnya penuh dengan rumput dan lalang yang tebal. Mungkin ada yang bertanya, sebab apa namanya Puteri Limau Purut? Menurut sumber batin, nama tersebut bermula semasa kelahiran puteri. Puteri dilahirkan disertakan dengan bau limau purut yang sangat kuat dan semerbak. Oleh sebab itu, puteri telah dinamakan dengan nama Puteri Limau Purut. Apabila puteri sudah dewasa, puteri gemar meletakkan beberapa daun limau purut di sanggul rambutnya sebagai hiasan dan wangian. Itulah kaedah orang zaman dulu untuk mewangikan diri sebelum wujudnya pewangi badan pada zaman sekarang. Berkaitan makam Sultan Muqaddam Shah, kami tidak dapat maklumat dari sumber batin. Jika diizinkan Allah, sekiranya satu hari nanti makam baginda ditemui, insya-Allah kita akan ketahui sama ada makam baginda di Perak, di Aceh atau di kawasan lain. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.